Okey, kita membincangkan soalan 2. Soalan 2 adalah keadaan seperti ini. Kita ada satu tangki dengan diameter 3 meter. Kemudian kita ada satu tangki lagi dengan diameter 2.5 meter. Okey, walaupun kita kata 2.5 meter ni lebih kecil daripada 3, tapi awak jangan hirau sangatlah bentuk lukisan ni. Dia memang ada sedikit kesilapan. Saya tersilap letak nombor tu. Okey, kenapa apa yang saya nak cakapkan, kita kena faham. Andai kata tangki tersebut besar, tentulah kenaikan dia akan perlahan. Okey. Dan kalau tangki itu kecil, tentulah kenaikan dia akan laju. Kerana apa? Kerana air dipindahkan berdasarkan isi padu. Jadi awak kena fikir perkara itu. So dia bukanlah kita kata satu naik, macam mana sebelah naik laju, sebelah naik perlahan. Okey, awak tak boleh nak fikir tentang aras kenaikan sahaja, awak kena fikir isi padu yang dipindahkan. Okay. So katakan kita ada dua tangki yang berbeza. Kemudian kita kata pada certain, okay, soalan dia determine the changes in level after 5 minutes. So soalan ni lain sikit. Dia suruh kita mencari apakah beza jarak aras air daripada tangki 1 ke tangki 2 setelah 5 minit. Okay, jadi kita kata kita biarkan air mengalir 5 minit, kita dapati bahawa air pada tangki 1 daripada aras ini turun ke bawah. Air daripada aras ini tentulah akan naik ke atas. Okay, so kita kata soalan dia, apakah beza dua ini? Maksudnya apakah aras yang terkini setelah air dibiarkan mengalir selama 5 minit. Pada kedudukan asal, ketinggian ini maknanya perbezaan dua aras adalah 1.8 meter. Okey, setelah kita alirkan 5 minit, berapakah perbezaan ketinggian tersebut. Okey, yang ini yang perlu kita lihat ini. Dan dua tangki ini disambungkan dengan dua pipe. Okey, ini ada satu pipe ke situ, yang ini pun ada satu lagi pipe. So jadi kita kata pipe ini diameter dia 0.05, panjang dia 85 meter setiap satu. F dia 0.08 dan kita ada K 1.5. Okay, jadi kita beri semua sekali. Ini soalan terakhir, kita beri semua sekali. Ada major loss, ada minor loss, ada 2 biji pipe, ada 2 batang pipe dan sebagainya. Okay, jadi apa yang boleh kita buat ialah kita masih lagi menggunakan idea yang sama. Cuma awak kena faham sikit lah. Kalau ada 2 pipe, mungkin kita darab 2 dan sebagainya. Okay, pertama kita mulakan dengan equation yang kita ada. Iaitu kita ada DH1 dt sama dengan DH1 campur 1 per 1 campur A1 A2. So kita kira A1. Oleh kerana bentuk tadi untuk soalan 1, kita melihat bentuk dia adalah empat segi. So jadi kita darablah dia empat segi. Tapi sekarang ni bentuk dia adalah bulat, so kita gunakanlah rumus bulatan pi d square over 4. So kita dapat A1 7.07 dan A2 4.91 meter square. So kita masukkan di dalam equation, kita boleh dapat equation ini. So kita boleh dapat DH1 dt sama juga dengan DH dt 0.41. So maksudnya first step kita cuba selesaikan, kita cuba prepare expression ataupun equation daripada basic equation yang kita ada. Okey, yang kedua kita kata kita cuba untuk mengeluarkan Bernoulli equation, mengeluarkan velocity at the end of pipe. Okey, so jadi kita kata kita comparekan Bernoulli equation V1 sama Bernoulli equation 1 sama dengan Bernoulli equation 2. So yang ini kita kata seolah-olah kita cuba mengambil kira perjalanan air daripada point 1 masuk ke dalam salah satu pipe and then pergi kepada point 2. Okay, so dalam keadaan ini kita kata kita mengambil kira daripada sini sampailah air keluar pada point 2 di sini. Kita tidak pergi ke atas, kerana kalau pergi ke atas dia akan jadi had laju sama dengan kosong. So jadi kita pergi ke bawah sahaja. Okey, so katakan kita beranggapan bahawa so pressure adalah kosong. So kita boleh cancel.
Had laju pada 1 sama juga dengan kosong, tetapi had laju pada 2 kita kata akan ada nilai. Okay, yang ini adalah anggapan. Kita nak ringkaskan pengiraan kerana kita tak banyak maklumat. Oleh itu kita anggap bahawa air tentulah akan mengalir pada outlet. So jadi V2 akan kekal ada nilai. So Z1 di sini akan sama dengan H, kerana dalam keadaan ini kita kenapa dia tak keluar di sini? Dalam keadaan ini kita beranggapan bahawa kita beranggapan bahawa H ini adalah jarak yang membolehkan had laju keluar pada poin 2. So kemudian Z2 di sini kita anggap kosong. Ialah sebab dia adalah datum. So kita datum, kita beranggapan ia sama dengan kosong. Dan dia melalui pipe yang mempunyai losses berdasarkan berdasarkan maklumat yang kita ada major loss dan kita ada minor loss. Okay, yang ini saya rasa pelajar dah faham bagaimana untuk mengisi major loss dan juga minor loss. Dan kemudian kita isilah segala maklumat yang kita ada. Ini major loss, ini minor loss, dan kita cuba mengeluarkan nilai H. Okay, kita ada H sama dengan 50.1 V2 square V2 square over 2G. Okay, so yang ini kita dapat satu sebutan. Kemudian apa yang boleh kita buat? Kita boleh rearrange equation tersebut. Kita boleh dapat velocity sama juga dengan 0.6258 square root H. Okay, yang ini kalau kita lihat ialah sama juga trik dia seperti penyelesaian masalah sebelum ini. Kita cuba dapatkan nilai had laju di dalam bentuk function. Maksudnya function of H. Okey, selepas tu apa yang kita kena buat ialah kita bermula daripada flow rate. So flow rate di sini kita kata Q in sama dengan Q out. Oleh itu kita kata yang ini saya harap pelajar perlu faham. Rumus ini keterangan yang sama. Rumus ini kita dapat disebabkan oleh kita comparekan flow rate pada poin 1 dan pada poin 2. Maknanya pada kedudukan sini dan pada kedudukan sini, pada permukaan, kita boleh dapat equation ini. Okay, oleh itu, untuk equation ini, kita kata Q in sama dengan Q out, kita akan comparekan berkenaan dengan flow Q in di sini dengan Q in pada di tengah-tengah. Okay, walaupun dia ada dua pipe, kita kena faham. Sebelum ini kita belajar Q1, kalau dia terpecah dua macam gitu, dia akan menjadi hasil tambah, betul kan? Kalau kita ada satu pipe itu pecah dua, Q1, ni Q2, ni Q3. So kita kata Q1 sama dengan Q2 campur Q3. So jadi sama juga, walaupun air ini terpecah dua, tetapi apabila kita comparekan flow rate, kita kena campur dua-dua ini. Kerana kalau kita tak campurkan, so maksudnya dia tak balance lah. So jadi itu yang kita buat di sini. Kita kata Q in sama dengan Q out. Okay, Q in sama dengan Q out. So Q in di sini, A1 DH1 dt sama dengan 2 AP, 2 AV ni. Maksudnya AV di sini adalah mewakili kadar alir yang lalu di dalam pipe yang kita darab 2. Okey, di sini pelajar kena berhati-hati. Kenapa kita darab 2 di sini? Disebabkan oleh kita ada tangki di sini dan dia ada 2 pipe kan. Kerana kedua-dua pipe ini mempunyai parameter yang sama. Okey, sekiranya di sini mempunyai parameter yang lain, di diameter 0.5 meter katakan, yang ini mungkin diameter 0.3 meter. So andai kata ia mempunyai dua diameter yang berbeza, tentulah kadar alir juga akan berbeza dan sebagainya. Oleh itu dalam keadaan ini awak kena tulis A1 DH1 over dt sama juga dengan, katakan A2 V2 campurkan dengan A3 V3.
3. So di sini awak kena berhati-hati. Tidak semestinya darab 2. Darab 2 tu kerana dia adalah parameter yang sama. Pipe yang sama memberi nilai yang sama. So kalau pipe yang berbeza, mungkin akan ada perbezaan. Okay. So jadi kita masukkan A1 adalah area, DH1 dt kita boleh tulis sebagai ini. And then 2, kita tulis 2. A untuk pipe kita boleh kira. Dan had laju kita boleh masukkan sebagai equation 0.6258 square root H. Dan akhirnya apa yang kita buat? Kita rearrange equation menjadi sebutan ini. Saya rasa pelajar faham kenapa kita perlu rearrange sebutan ini. Kerana ini adalah kita kata step asas untuk mendapatkan nilai masa. Okey, so jadi kita ada H kuasa negatif 1/2 DH 8.479 darab 10 kuasa negatif 4 dt. Kemudian macam mana untuk kita hilangkan DH dan dt ini? Kita akan kamerkan. Dan kemudian apakah limit untuk kita kamerkan? So limit untuk kita kamerkan di sini kita kata dia tricky. Ini bukanlah tricky. Okey. Oleh kerana soalan ingin tahu soalan ingin tahu apakah perbezaan aras, perbezaan aras setelah 5 minit. Oleh itu kita masukkan T di sini 300, maksudnya 300 saat. 1.8 ini adalah kedudukan dia yang pertama. Dan aras dia yang kedua adalah unknown, maksudnya kita tidak ketahui. So jadi itu yang kita buat. So sekiranya kita ingin mengira masa, apakah masa yang diperlukan untuk mengalirkan air daripada ketinggian ini ke ketinggian ini, maksudnya kita boleh berilah sini 1.8, sini mungkin 1.2. Okey, awak akan dapat masa. Okey, yang ini saya harap pelajar dapat faham bagaimana untuk menggunakan equation bagi menyelesaikan masalah. Okey, dalam keadaan ini masa telah diberi, oleh itu kita masukkan T ini 300. Masukkan limit yang pertama 1.8 kerana dalam soalan ia bermula daripada perbezaan level 1.8 dan kita biarkan H yang kedua sebagai unknown kerana kita ingin tahu berapa banyak air yang dialirkan. Oleh itu kita akan dapat apabila kita selesaikan ini, kita akan dapat H adalah 1.4749 meter. Tetapi pelajar perlu faham soalan. Soalan mengatakan, pertama dia nak determine the changes level in after 5 minutes. So maksudnya dia changes in level after 5 minutes membawa maksud ialah berapakah penurunan ini atau berapakah kenaikan ini. Sedangkan jawapan yang kita dapat di sini hanya menunjukkan perbezaan aras. Maksudnya perbezaan daripada aras 1 dengan aras 2 adalah 1.47. Tetapi kita tak boleh menyatakan berapa meter dia turun, berapa meter dia naik. Saya harap pelajar faham itu. Kita ada satu aras di sini. Pada peringkat awal, beza dia 1.8. So sekarang ni kita nak determine, kita nak tentukan yang sini nak turun berapa, yang sini naik berapa, menyebabkan dia boleh jadi 1.4. Beza ni 1.4. 14749. Mungkin dekat sini turun 0.2, kat sini mungkin naik 0.4 contoh. Jadi kita tak tahu yang itu, kita belum determine. Kerana kita perlu faham nilai H di sini adalah perbezaan di antara dua permukaan. Seperti yang saya katakan di peringkat awal, penggunaan kameran ini lebih kepada untuk penggunaan masa dan ketinggian air ataupun ketinggian tenaga potensial. Jadi untuk mencari hal berapa banyak dia turun, berapa banyak dia naik, berapa isi padu yang dipindahkan, kita perlu menggunakan kekreativitian kita. So jadi kita kata kita ubah. So jadi kita buat lagi sekali, kita mengatakan bahawa sekarang ni ketinggian asalnya adalah ni saya silap tulis, ketinggian asal dia adalah 1.8
Dan kita perlu mencari berapa banyak dia turun, berapa banyak dia naik. Okey, supaya kita kata perbezaan ini menjadi 1.4. 1.475. Saya 1475 saya bundarkan untuk soalan 1.475. Okey. So di sini apa yang pelajar perlu dapat perlu tahu ialah kita cuba buat equation kita. Okey, pertama equation yang boleh kita buat, oleh kerana kita menggunakan air sebagai medium, membawa maksud kita kata isi padu adalah kekal. Jadi maknanya apa yang boleh kita katakan ialah isi padu kawasan ini mesti sama dengan isi padu yang dipindahkan di kawasan ini. Oleh itu, rumus yang boleh kita gunakan ialah isi padu tangki 1 yang dipindahkan mesti sama dengan isi padu tangki 2 yang menerima kemasukan. Jadi kalau kita buat equation, kita boleh dapat 9A sama dengan 6.35B. So kita boleh tulis A sama dengan 0.6944B. So A dengan B ni apa dia? A dengan B ni ialah kadar penurunan ini. So ini adalah A. So kenaikan ini adalah B. Okey, boleh Okey. Oleh kerana kita ada dua unknown A dengan B, kita tak cukup dengan satu equation. So kita kena buat equation yang lain. So antara equation lain yang kita boleh buat ialah kita kata hasil tambah A dengan B. Okey, maknanya hasil tambah A dan B di sini, ni A dan ini B, okey, sebenarnya adalah sama juga dengan 1.8, maksudnya total jarak di sini ditolakkan dengan 1.4. Maksudnya jarak yang tertinggal di sini. So jadi kita boleh menulis equation A campur B sama dengan 1.8 tolak 1.47 sama dengan 0.325. Oleh itu kita boleh rearrange, kita boleh dapat B sama dengan 0.325 tolak A. So jadi kita sekarang ni kita ada dua equation. So maknanya kita ada equation 1 yang ini dan kita ada dua equation yang ini. Oleh itu kalau kita menyelesaikan perkara ini secara persamaan serentak, kita boleh mengatakan bahawa penurunan pada tangki A ialah sebanyak 0.1332 meter dan kenaikan pada tangki B ialah sebanyak 0.1918 meter. So kalau kita double check perkara ini, kita dapati bahawa untuk tangki 1, okey, kalau kita masukkan nilai ketinggian ini, isi padu yang berkurangan pada tangki 1 ialah sebanyak 0.9416 meter padu telah dipindahkan. Dan sekiranya kita masukkan pada, kita mengira isi padu yang bertambah pada tangki 2, kita masih lagi mendapat 0.9416 meter padu air. Okay, so ada sikitlah perbezaan ini. 9416 ni insya-Allah sama. So kita kata memadai lah kerana kita mungkin ada bundar yang telah kita buat. So jadi kita kata di sini nampak bahawa logik bahawa sebanyak 0.94 meter padu air telah dipindahkan daripada tangki 1 dan nilai yang sama 0.9416 meter padu dipindahkan kepada tangki yang kedua. So ini kita kata adalah antara perbincangan yang pelajar boleh mengambil ambil kira berkenaan dengan perkara ini.